Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi dalam suasana kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dapat kita dipertemukan dalam tazkirah ringkas ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baru-baru ini pihak Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri telah pun mengeluarkan satu arahan ataupun mengeluarkan satu prosedur operasi standard ataupun SOP perayaan khusus semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB fasa yang kedua, yang mana prosedur ini adalah sebagai suatu untuk mereka nak selaraskan dengan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada 10 Mei tahun 2020 yang telah melonggarkan dan membenarkan sambutan hari perayaan. Ada beberapa aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan, antaranya adalah balik kampung yang merentas negeri ataupun rumah terbuka sebenarnya perayaan, dan juga bersalam-salaman atau bersentuh-sentuhan itu tidak dibenarkan. Dan juga untuk ketua rumah telah diminta untuk memastikan beberapa perkara sepanjang tempoh perayaan. Pertama, jumlah tetamu tidak boleh melebihi 20 orang untuk setiap hari. Yang kedua, mengamalkan penjarakan sosial, iaitu antara tetamu dengan tetamu yang lain sekurang-kurangnya jarak 1 meter. Yang ketiga, mengelakkan suasana 3C, iaitu crowded area, confined area dan juga close conversation, iaitu ruang yang terlalu bersesak ataupun ruang yang terlalu tertutup atau terlalu rapat, dan juga mengelakkan perbualan dalam jarak yang terlalu dekat. Selain itu juga, dalam SOP tersebut, ketua rumah diminta supaya memastikan amalan pemakaian face mask ataupun pelitup muka. Yang kelima, amalan pencucian tangan dan penggunaan hand sanitizer. Yang keenam, perlu memastikan tidak berlaku perkongsian makanan ataupun minuman ataupun kongsi bekas makanan. Yang ketujuh, ketua rumah hendaklah memendekkan waktu pertemuan atau berkumpulnya tetamu selama 60 minit sahaja. Dan yang ke-8, hendaklah membuat sanitasi secara berkala terhadap meja makan dan juga permukaan-permukaan yang terdedah kepada banyak sentuhan dalam rumah kita. Bagi setengah orang, sudah pasti panduan-panduan ini ada yang ketawa pun ada, marah pun ada, gembira pun ada juga. Cuma bagaimanakah kita nak berhadapan dengan new normal ini? Saudara, ya, dalam SOP ini kita dibenarkan beraya tak lebih daripada 20 orang. Kita dibenarkan beraya di dalam daerah kita. Tapi barang perlu diingat, ini bukanlah satu lesen besar untuk kita nak main terpa dan main terjah saja rumah orang untuk beraya. Sebab semolek-moleknya bagi kita yang terlalu semangat nak beraya ini, ayuh buatlah beberapa pertimbangan terlebih dahulu. Pertama, lihat siapakah penghuni rumah yang kita nak sangat kunjungi itu. Dalam rumah tu ada warga emas ataupun tidak? Ada anak-anak syurga ataupun tidak? Ada pesakit-pesakit kronik, pesakit jantung, darah tinggi, kencing manis, kanser, buah pinggang. Ini semua adalah golongan yang berisiko tinggi dan juga vulnerable untuk menerima penyakit-penyakit daripada luar. Kita minta dijauhkan, jangan disebabkan kita yang datang entah pada mana
Datang pula ke rumah mereka, bawa pula virus. Padahal mereka selama ini duduk dalam tempoh PKP, PKPB, PKPD, macam-macam PKP. Tak keluar rumah, pergi kedai pun tidak, punya jaga diri. Tuk-tuk kita datang, bawa pula pindah pada dia. Jangan. Kerana kita jadikan orang jadi marah kita. Begitu juga kita perlu buat pertimbangan. Dalam budaya new normal ini, elok kalau dapat kita telefon dan bertanya dulu kepada tuan rumah. Tanya. Kalau tak tanya direct kepada tuan rumah, tanya ke anak-anak dia menjadilah. Tanya bibi dia, bertahanlah. Agak-agak sudi tak dia terima tetamu. Ayah awak okey tak? Setakat raya ni ada dah orang datang. Jangan main terjah saja. Sebab ada orang dia memang jaga diri dia. Dia jaga sebab dia tak berapa sihat. Dia stay home. Memang tak keluar rumah pun sejak PKP ni. Tiba-tiba tetamu yang terlampau happy sangat nak beraya ni, tiba-tiba terpacul je depan rumah, depan pagar, bagi salam. Ramai pula anak dah 6-7 orang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tuan rumah dah jadi serba salah. Takkan nak tidur, buat menipu tidur pula. Dah jadi serba salah. Nak menyambut satu hal, nak persiapan satu hal. Kalau ikut SOP daripada MKN, kena sediakan hand sanitizer, kena ada masking tape, jarak 1 meter, kena ada control social distancing, tak campur sirap. Kuih raya tak beli, tahun ni tak beli sangat. Bayang tak beraya mana. Tapi dah orang main datang, takkan nak dihalang. Sebab itu ingat, jangan ingat semua orang selok nak beraya macam kita. Ada orang tengah susah, ada orang tengah jaga kesihatan dia. Kalau datang beraya seorang, tak ada masalah. Ini satu keluarga, satu van datang, penuh, beria sangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, fikirkanlah juga tentang duit raya ni, sampul-sampul raya ni. Sebelum kita sampai ke rumah orang yang kita kunjungi itu, dari mana datangnya sampul raya kita? Entah mana-mana kita berjalan. Sampul raya tu pula dah bertukar tangan daripada satu orang ke satu orang. Bagi pula pada warga emas, bagi pula pada kanak-kanak. Bila masa mereka nak membersih, mendetolkan, mengklorokkan sampul-sampul tersebut? Justru itu, benda-benda sebegini sudah pasti perlu ada mekanisme baru. Kalau contoh duit raya, perlu ada satu budaya baru. Mungkin duit raya dah menjadi duit Ramadan, cash boleh jadi transfer, dan bagai-bagai lagi. Masalah kita orang Islam di Malaysia ini adalah orang kita kuat beradat, dan majoriti ritual dalam musim perayaan adalah berteraskan adat. Mudik lebaran adat, ziarah kubur adat, cium tangan mak bapak adat, duit raya adat, ziarah menziarahi adat, juadah lebaran, you name it, adat lebih banyak. Kita tidak kata bahawa itu semua tidak bagus, tidak. Tapi semuanya bernuansa adat ataupun ibadat yang diadatkan. Dan orang kita memang kuat beradat, itu tak dapat nafikan. Lebat daun si bunga tanjung, berbunga harum daun cempaka, bunga cempaka, adat dijaga, pusaka dijunjung, barulah terpelihara adat pusaka. Manis sungguh si gula Melaka, jangan dibancuh dibuat serbat. Sungguh teguh adat adat pusaka, biar mati anak jangan mati adat. Sebab itu rata-rata tradisi di dalam hari raya adalah tradisi berteraskan adat. Maka berlakulah pertembungan antara adat dengan syariat. Ketika adanya nasihat-nasihat dan panduan tentang bagaimana untuk berhari raya, ada orang masih ingin mengekalkan tradisi, lalu timbul pertembungan. Mungkin ada orang kata, cium tangan mak bapak pun adat ke? Itu kan budaya dalam agama. Pusing satu dunia, bangsa apa cium tangan mak bapak? Melayu je. Adat kita, Nusantara. Ada bangsa lain cium kaki, macam-macam. Tapi tak semua yang macam kita. Dan kalau kita kaji dari segi sejarah, ritual cium tangan ibu bapa ini, dia dah wujud daripada zaman tradisi
Jawa zaman dulu di Nusantara. Dulu orang Jawa dia ada satu tradisi dia panggil sungkem. Sungkem ni upacara mak bapak menerima salam daripada anak-anaknya. Yang mana tradisi sungkem ini, anak-anak akan duduk di hadapan mak bapak. Mak bapak dia nongkrong, dia panggil duduk atas sofa misalnya. Dan anak-anak ni akan beratur melutut macam duduk antara dua sujud. Dan tradisi ni dibuat sebelum pergi sembahyang raya. Jadi mereka pun melutut depan mak bapak. Jalan jumpa dengan mak ataupun ayah nak bersalam tu, jalan pakai lutut. Makna serit lutut ni atas lantai. Sereh. Cece stokin belakang pun ada. Sereh datang. Kemudian dia pun cium tangan mak dia. Cium bukan sekadar cium biasa. Siap ada dia punya kata-katanya. Cium tangan keparing matur dumating ibu sawan kula wonten ing mriki sepindah silaturahim kaping kalih ngaturaken sugeng riyadi ngaturaken sedaya luput nyuwun pangampunten kaping 3 nyuwun donga pangestunipun supados kula saged dados putra ingkang saleh migunani dhateng agami nusa bangsa lan negari lancar agenipus pados ilmu gampil agenipus pados rezeki ingkang halal lan thayyib saha sukses nglampahi gesang ing dunia lan akhirat. Panjanglah orang panggil jampi serapah. Dak, dia satu ucapan keparing matur dumating ibu sawan kula wonten ing mriki ada wahai ibu saya ini berdatang sembah umpama ayat kita lah untuk nak minta redha kepada ibu. Pertama sepindah silaturahim, murahkan rezeki saya, jaga silaturahim. Panjang, tetapi budaya ini kurang sampai tak ada dah, diskaun saja, tinggal salam cium tangan saja. Anak-anak kita pula salam cium tangan bukan sebab nak cium tangan sangat, sebab nak mengambil duit raya saja. Itu yang kadang cium tak ada peraturan. Ada yang cium pakai dahi pun ada. Ada cium pakai hidung pun ada. Macam-macam pesen. Tapi semuanya bermula daripada adat. Kita tidak kata adat itu tidak betul. Dalam konteks Melayu, kita ada persoalan adat ini. Pertama, ada unsur ibadat dalam adat. Unsur ibadat dalam adat. Adat Melayu, dia penyayang. Dia suka raih orang. Dan bila dia suka raih orang, cara dia meraihkan orang, dia buat keduri ataupun jamuan. Jadi bila ada kekangan tak boleh jamu orang, dia moyok saja. Jadi bila orang Melayu ni dia suka kenduri, dia suka buat makan-makan, dia tak nak program itu hanya sekadar datang makan balik. Maka dia selitkan dengan ada ritual, baca doa, ada zikir-zikir khusus, ada baca yasin, ada berjanji supaya ada manfaat. Dan kenapa orang Melayu suka kenduri? Ini panjang pula lah huraiannya. Orang kita kan suka makan-makan ni, suka, favorite betul. Sejak PKPB ni banyak kelonggaran, restoran-restoran pun dah boleh buka sampai pukul 12 malam. Lepas tarawih pusing bandar tengok, oh suka orang mengetih ni suka. Dia budaya kita suka makan-makan. Orang kita peluh berkira, makan selera. Masa makan bersimbah peluh. Bila bekerja asyik mengeluh. Pucuk lebah, kading gajah, bekerja segan, tapi bila makan gagah. Banyak lauk, lama duduk, banyak kuih, duduk tak beralih. Dia memang suka sangat. Cuma ada yang mengatakan budaya suka makan ramai-ramai apa semua ini ada kaitan dengan ritual nenek moyang semasa pemerintahan di wilayah kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung ni Aru, Rokan, Jambi, Pancur, Tiku, Pariaman, Indragiri, Siak, Kampar ni semua adalah Pagaruyung. Yang ketika itu raja-raja dulu dia memeluk agama bukan Islam, namanya agama Tantrayana Shakta yang dianut oleh raja-raja Nusantara. Di Trantayana ni sub pecahan kepada Mahayana Buddha. Jadi mereka ketika itu buat satu ritual dipanggil Batara 5 ataupun Mo 5, Batara Ma 5. 5 keharusan: Madya, Mudra, Mamsa, Macha, Maituna. Teguk minuman memabukkan, berjoget sampai pengsan, kemudian makan daging, dalam majlis makan daging ataupun makan ikan kembung ataupun Maituna. Maituna ni melakukan hubungan seksual secara bebas begitu. Panjanglah ceritanya, tapi benda itu bawa dari masa ke semasa. Cuma bila sampai zaman Islam, kita ubah, jadikan kenduri itu ada selamatan, ada doa, ada zikir dan sebagainya. Tapi itu adalah unsur ibadat dalam adat. Ada pula unsur-unsur adat dalam ibadat. Sebagai contohnya,
majlis khatam Quran. No such thing majlis khatam Quran ada, Nabi pun khatam Quran dengan Jibril setiap Ramadan. Tetapi majlis khatam Quran ni dia adalah adat dalam ibadat. Kalau nak buat majlis setiap kali khatam Quran, menangis Imam Syafi'i, dia khatam Quran berbelah kali bulan Ramadan. Tapi kita seronok. Ingat minggu depan ni ramailah pihak akan buat majlis khatam Quran, online tak online dan macam-macam lagi. Dan kita punya majlis khatam bukan sekadar sadaqallahul azim, ada ritualnya. Kalau zaman-zaman belum ada Covid ni dulu, memang beradong kata orang Terengganu, buat majlis, ada makannya, ada orang ambil kesempatan buat tahnik lagi macam-macam. Seronok. Sama juga berkhatan. Islam ada khatan, Islam suruh berkhatan, tetapi orang Melayu dia adakan unsur adat di dalam ibadat tersebut. Dia buat majlis. Kalau dulu-dulu zaman tak ada bius, anak-anak dia arak keliling kampung, pikul pakai tandu lagi, macam pengantin, sepupu-sepupu penuh bawa ke sungai, gendam dari pagi sampai ke tengah hari. Nak tak ada bius zaman itu, nak suruh ke tak berasa sangat bila kena sunat nanti. Jadi zaman berubah, bius dah ada. Ingatkan tak ada dah upacara adat. Buat pula ada adat lain pula. Sekarang adat baru, siram dengan bomba pula. Siram dengan bomba. Siap yang berhormat pegang petampai bom begitu. Ini unsur adat dalam ibadat. Kita tidak kata salah dan kita tidak kata betul. Tapi khatan itu memang wujud dalam Islam. Jadi ada adat yang dimanifestasikan oleh ibadah. Bagi contoh, lepas tarawih kita moreh. Moreh itu tak ada kehendaknya dalam agama, tetapi dia adalah satu adat yang dimanifestasikan oleh ibadah tarawih itu sendiri. Barangkali lepas dah 8 rakaat campur dengan witir 3, rasa dah ringan sikit perut, berasa nak nyumbat makan lagi, kan kita mengunyah je kerja, makan lagi. Jadi makan itu dibuatnya institusi namanya moreh. Sama juga berzanji semasa akikah. Akikah itu ibadah, tapi berzanji itu dimasukkan sebagai satu adat dalam ibadah, dimanifestasikan oleh ibadah akikah. Jadi dibuatkanlah berzanji al-jannatu wa na'imuha macam lagilah. Maka balik kepada perbincangan kita dalam soal balik beraya lebaran ini, peraturan-peraturan yang ada musim PKPB sekarang ini, barang perlu diingat, adat kita mesti bertunjangkan syarak. Sebab itu kalau nak buat beraya rumah orang pun kena ada undang-undang syarak. Jangan mentang-mentang adat raya mesti ziarah, tapi kena ada undang-undang. Pergi bertandang ke rumah orang, Allah Ta'ala sendiri gariskan peraturan-peraturan dalam Quran supaya kita ni ada disiplin, ada etika bila nak pergi rumah orang. Tak payah tunggu pemakluman daripada MKN. Quran sendiri surah mengajar kita bagaimana etika nak pergi ke rumah orang. Apakah perkara-perkara yang Allah Ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi gariskan? Pertama sekali, bila pergi rumah orang, mesti bagi salam. Mesti bagi salam. Dalam Quran surah An-Nur ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hei orang-orang beriman, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sebelum kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat. Surah An-Nur ayat 27. Pernah ada seorang sahabat dari Bani Amir. Dia datang jumpa Nabi, dia minta izin nak berehat di rumah. Maka orang tu pun bila dia datang, dia pun tanya, boleh masuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memanggil pembantu dia, pergi kepada budak ini, ukhruj ila hadza fa'allimhul isti'zan faqul assalamu alaikum a'adkhul. Mai sini, awak pergi kepada orang yang nak masuk ke rumah tu, pergi dekat dia, ajar dia minta izin nak datang rumah orang. Yang cakap ni Nabi ni orang baik, lebih baik daripada lebay-lebay yang ada, daripada ustaz-ustaz yang ada, ulama-ulama yang ada. Nabi baik, orang baik.
Tapi bila orang datang rumah buat cara tak kerti bahasa, dia tegur. Pergi dekat dia, ajar dia fa'alimul istizan, ajar dia minta izin. Jangan main terjah saja rumah orang. Faqul assalamualaikum adkhul, sebutlah assalamualaikum, boleh masuk. Pergi ajar sekarang. Maka pembantu Nabi ni pun pergilah, ajar orang tu minta maaf. Akhirnya diulang balik, assalamualaikum adkhul, selamat sejahtera, boleh masuk. Barulah Nabi menjawab, silakan. Hadis riwayat Abu Daud. Bagi salam, pergi rumah orang mesti bagi salam. Eloknya nak pergi rumah orang, beritahulah dulu nak datang. Ada orang terlampau beradat sangat, tak payahlah nak beritahu dia ada, tak ada, balik. Tak boleh begitu. Kena beritahu. Ni musim-musim tak sesuai nak buat cara-cara biasa. New normal. Itu yang pertama. Yang kedua, syarak agama mengajarkan, nak pergi rumah orang kena minta izin. Tak kira awak siapa, minta izin. Berapa kali minta izin? 3 kali. Sekali tak cukup. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan, al-istizanu salasatun fa in uzina laka wa illa farja. Nabi sebut minta izin nak masuk rumah orang naklah 3 kali, kata Nabi. Kalau dia izinkan, masuklah. Kalau tidak, farja, balik. Hadis Bukhari Muslim. Balik. Orang tu tak izin, orang tu ada orang tak sihat, mak ayah dia dah tua, awak datang bawa anak 10 orang, tak payah betul nak beri nasihat. Sebab itu kata para ulama yang mensyarahkan hadis ini, kalau tuan rumah setakat jawab salam tapi tak membenarkan masuk, jangan masuk. Dan itu hak dia yang dijaga dalam agama. Itu hak dia, rumah dia, hak dia. Mana kita datang, assalamualaikum, salam, dia jawab je. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak boleh masuk walaupun jawab salam. Selagi dia tak menyebut perkataan, kita assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuklah, baguslah masuk. Lepas itu orang Arab, saya lama di tanah Arab, kalau rumah Arab, kalau rumah tu ada anak dara, isterinya comel ke apa ke, kita sebagai tetamu, dia tak berapa percaya sangat kita. Jadi kita bagi salam, dia jawab, tak ajak ke rumah, dia borak tepi pintu je, borak kat tingkap, dia ada balcony dia, balcony pintu je. Artinya itu hak dia, dan kita tidak bersangka buruk kerana rumah dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, bila pergi rumah orang, kenalkanlah diri. Artinya ada unsur memberitahu kita nak datang, kenalkan diri. Ada satu hadis Jabir radhiyallahu anhu cerita, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqaqtul baba faqala man dha faqultu ana faqal ana ka'annahu karihaha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Jabir, aku pernah pergi rumah Nabi, kemudian aku pun ketuk pintu, duk ketuk pintu. Maka Nabi pun tanya, manza, siapa tu? Aku pun menjawab, ana, saya lah. Nabi dari dalam, percakapan didengar oleh Jabir. Nabi mengata, ana, kata Nabi. Apa? Saya. Bila orang tanya, saya. Kata Jabir, ka'annahu karihaha. Aku tahu rasanya Nabi tak suka aku cakap begitu. Hadis Bukhari Muslim. Pergi rumah orang, awak ingat awak popular sangat ke sampai takkan tak kenal? Ada orang pesen begitu, tak tahu dia buatnya musim ni macam hari biasa. Tak boleh. Kadang telefon ke orang, assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nombor kita bukan save semua nombor orang. Kadang telefon dah tukar baru, bukan semua orang reti transfer daripada SIM card. Hello, siapa ni? Dia tak jawab dia tu siapa. Dia sekadar takkan tak tahu siapa. Ini bukan masa main teka-teki. Dalam agama, please introduce yourself. Tolong kenalkan diri. Assalamualaikum. Ini Haji ni, apa khabar? Sihat?
kena kenalkan diri. Pergi ke rumah orang pun sama juga. Assalamualaikum, ni Haji Mat ni, ada orang tak? Kenalkan diri. Itu kehendak agama. Yang keempat, agama mengajarkan pergi ke rumah orang, jangan sampai mengganggu tuan rumah. Sehingga kata Nabi, ketukkan pun jangan sampai mengganggu. Ketuk pintu pun jangan sampai mengganggu. Apatah lagi bagian nak gerak, dia pegang tombol pintu rumah orang tu, dia gegaknya pagar, suruh anak-anak dia suruh, pagi buka pintu. Tak boleh. Tak boleh. Dalam hadis disebutkan, ni hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, para sahabat bercerita, inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqra bil azafir. Kami di masa zaman Nabi dulu, kami ketuk pintu rumah orang pakai kuku saja. Tak tak tak, itu saja. Pakai kuku saja. Tak ada nak ketuk macam kuasa enam pintu, dak. Tak tak tak. Kalau dengar, dengar. Tak dengar, balik sajalah. Balik sajalah. Itu yang keempat. Dalam satu hadis yang lain, Nabi mengajarkan, kalau pergi ke rumah orang, katakanlah tuan rumah ajak kita masuk, kita sebagai tamu kena ada reti bahasa. Reti bahasa. Apa makna reti bahasa? Kena faham situasi, faham suasana. Sebab itu Nabi mengajarkan, kalau nak masuk rumah orang, jangan berdiri terus ke arah pintu masuk. Itu ada etikanya. Tak boleh. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbalil baba min talqa wajhahu walakin ruknuhal ayman awil aisar wa yaqul assalamu alaikum warahmatullah. Hadis riwayat Abu Daud. Adalah baginda Nabi bila mendatangi pintu mana-mana rumah orang, maka Nabi tidak akan menghadap mukanya depan pintu, tetapi Nabi akan berada di sebelah sedikit kanan ataupun sedikit kiri. Wa yaqul assalamualaikum warahmatullah, dan dia akan mengucapkan assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Daud. Maknanya kalau berdiri depan pintu rumah orang, jangan tegak betul, tak boleh. Sengit sikit. Apa tujuan? Supaya bila tuan rumah buka pintu, tidaklah terus kita nampak apa yang di dalam rumah. Nampak anak-anak dara dia berlari, tengah duduk menengok Netflix belaka. Kita datang, orang nak mencapai tudung. Ingatkan time-time COVID ni tak adalah orang beria sampai 20 orang, 2 kereta datang beraya. Ingatkan seorang, dua kereta. Melompat anak dara orang tu. Jadi disebabkan kita duduk mengiring sedikit, taklah nampak apa yang berlaku di dalam. Nampak? Nabi jaga maruah tuan rumah. Tetamu juga. Hak tuan rumah. Ataupun sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, supaya tidaklah bila tuan rumah buka pintu terus nampak rumah sepahnya air sirap tak buat lagi. Jangan. Kita ngereng sikit. Itu sebut tetamu kena reti bahasa bab ni. Payah kena reti bahasa. Yang keenam, Nabi mengajarkan jangan skodeng. Jangan mengintai-ngintai, jangan nak ngintip-ngintip. Kadang-kadang ada tetamu ni, sekali lagi kita guna istilah tak reti bahasa. Dia mengintip, ngintai-ngintai nak tengok ada tidak tuan rumah. Siap skodeng, tak boleh. Tak boleh. Dalam satu riwayat disebutkan, lau anna imra'an atla' alaika bi ghairi idhin fa khazafathu bihasatin fa faqa'at ainuhu lam yakun alaika junah. Nabi sebut, andai kata kamu melihat ada orang mengintai-ngintai tingkap pintu, dinding, celah dinding rumah kamu tanpa izin, skodeng, dan ketika itu engkau lempar dia dengan batu kecil ataupun engkau nak cungkir mata dia, maka lam yakun alaika junah, tak berdosa pun kalau engkau buat demikian. Hadis riwayat Bukhari. Mana bukanlah korek betul, sakit hati punya pasal. Mana tak dibenarkan tentamu mengintai-ngintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, anna rajulan ittala'a min ba'dhi hujurin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama ilaihi Nabi bil mishqasin faka'anni anzuru ilaihi yaqtilu rajula la yattuna'u
atau kama qala. Ada satu orang paparazi, kata Anas bin Malik, dia ni mengintip di bilik-bilik Nabi, skodeng. Maka kata Anas, Nabi pun berdiri menuju ke arah paparazi ni tadi. Dia bawa anak panah. Aku tengok, kata Anas, seakan-akan Nabi menanti peluang nak ketuk orang tu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu kita raya nanti, ni musim PKPB ni, datang rumah orang, beri salam 3 kali, tak jawab, balik. Jangan pula dah beri salam 3 kali, ngapa tak jawab? Kita tengok sekejap, suruh anak pergi skodeng. Anak lurus, pergilah sampai ke tingkat dapur skodeng. Kenapa beria sangat? Orang dah tak jawab salam, tu suruh balik je lah. Tak boleh. Menyambut tamu wajib pakai kitab. Mana kalau tu hak tuan rumah, dia tak nak melayan, itu hak dia. Itu satu hak yang dipelihara. Yang ketujuh, dalam Quran surah An-Nur ayat 28, Allah Ta'ala mengajarkan, kalau pergi rumah orang, kalau tuan rumah suruh balik, baliklah. Asal tunggu-tunggu lagi. Allah berfirman, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Jika kamu tidak menemui seseorang di dalam rumah itu, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, baliklah, maka hendaklah kamu balik. Itulah yang lebih bersih bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nur ayat 28. Maknanya kalau tuan rumah tu tak ada nak menyambut, tak ada nak mengajak masuk, siap beritahu, balik je lah, kita orang ni bukannya ada apa-apa sirak pun, tak ada masking tape, tak ada penjarakan sosial, tak ada benda pun. Semulalah, perkataan semula tu balik je lah. Dah dia duduk lagi, tak apalah, kita orang bukan nak makan, bukan nak tengok muka je. Payah. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, dalam satu hadis Nabi mengajarkan, pergi ke rumah orang, jangan sampai menyusahkan tuan rumah, memberat-beratkan tuan rumah. Pergi rumah orang sampai 2 kali sehari, lama pula duduk. Agak nengok numpang naik pelik agaknya, tapi kalau dah terlampau lama duduk, tuan rumah pun dah siap bawa bantal keluar, takkan tak faham-faham. Dia datang beraya, pagi muka dia dah, lepas sorkan muka dia lagi. Tuan rumah kata nak bantal ke, dia pula lurus, elok juga. Orang tu hayatnya, awak ni nak tidur sini, tak kerti balik, susah. Sedangkan Nabi mengajarkan, la yahillu li muslimi an yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Tidak halal seorang Islam itu duduk di rumah saudaranya, yang menyebabkan saudaranya itu jadi berdosa pula kerana kedatangan dia. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yu'thimuh, macam mana pula tuan rumah boleh jadi berdosa kerana perbuatan tetamu? Jawab Nabi, yuqimu indahu wala yaqrihi bihi. Nabi jawab, dia duduk di rumah saudara dia itu, pada saudara itu dah tak ada benda pun sesuatu yang dia miliki untuk nak disuapkan pada dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan rumah adalah buat lontong sikit, lontong pun dia sapu. Tengah hari ada dah buat sikit mi goreng pun muka yang sama juga sapu. Petang tu adalah sikit buat ketupat ke apa dengan rendang pun dia entang juga. Tak ada benda dah tinggal. Akhirnya dia tak dapat nak memberi makan kepada tetamu dia. Maka tak meraihkan tetamu juga adalah satu kesalahan. Andai kata dia dah memasuki rumah kita, hendaklah kita melayani mereka. Sebab itu tetamu kalau dah masuk, itu mesti dilayan. Kata Imam An-Nawawi, tetamu ini dia 3 hari masuk rumah kita, kita kena layan. Baik itu dalam hadis Nabi sebut, ad-dhiyafah salasatu ayyam famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tetamu 3 hari, dia datang rumah kita, kena layan kau 3 hari. Lebih pada 3 hari, itu tak ada dah. Baik itu orang Arab 3 hari saja, ahlan wa sahlan.
3 hari awak datang rumah saya, ahlan wa sahlan. Orang Malaysia terjemah ahlan wa sahlan ni welcome. Tak betul. Welcome dalam bahasa Arab marhaba, marhaban. Kalau ahlan wa sahlan, ahlan, kamu jadi member saya, family member saya. Dia dah ada membership lah. Ahlan, awak dah jadi ahli. Wa sahlan, saya mudahkan awak punya urusan. Itu Arab. Tapi 3 hari je ahlan wa sahlan. Masuk hari keempat, ahlan wa sahlan wa jalan, suruh jalan. Tak boleh lagi. Sebab itu kalau dia dah masuk, kita raih. Baik, itu mekanisme banyak yang kita terang di awal tadi sebelum tetamu masuk. Kalau dah masuk, kena layan. Jadi bila tetamu tak dapat dilayan adalah menjadi kesalahan. Maka kata Nabi, janganlah engkau menjadikan tuan rumah berdosa kerana engkau datang rumah dia. Sahabatnya, apa hal pula jadi berdosa? Sebab dia tak dapat beri makan kepada engkau masa engkau berada. Kenapa tak dapat beri makan? Dah kita lama nak duduk rumah dia, daripada pagi sampai petang, hari raya. Jangan. Yang ke-9, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengajarkan kita bila nak pergi rumah orang kena ada jaga waktu-waktu privacy tuan rumah. Jangan main redah saja siang malam pagi petang. Tak boleh. Kena ada peraturan. Adat-adat juga. Ini syarak. Syarak kena lebih daripada adat. Dalam Quran surah An-Nur ayat 58 Allah Ta'ala menyebutkan salasu marratim min qabli salatil fajri wa hina tad'u thiyabakum minaz zahirah wa min ba'di salatil isya'i salasu awratil lakum laisa alaikum wa la alaihim junahum ba'dahun. Allah Ta'ala sebut minta izin kepada kamu itu 3 kali dalam sehari. Mana nak pergi rumah orang 3 kali sehari minta izin. Iaitu sebelum solat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu, dan di waktu tengah hari dan sesudah solat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa ke atasnya dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Surah An-Nur ayat 58. Iaitu 3 waktu kita tak boleh pergi rumah orang. Allah Ta'ala tak izinkan. Bukan MKN tak bagi, bukan PDRM larang. Dah, Allah tak beri. Allah perintahkan. Adat-adat juga. Ini perintah Allah. Nombor 1, jangan pergi rumah orang sebelum subuh. Buat benda pergi rumah orang sebelum subuh. Sebelum subuh pergi rumah orang, melompat tuan rumah, ingatkan emergency apa sebelum subuh. Jangan. Yang kedua, tak boleh pergi rumah orang tengah hari, matahari tegak, tengah hari subuh, tak boleh. Waktu tengah hari adalah waktu dia berehat. Kalau dalam konteks negara Arab, negara mereka panas, berdering panas. Jadi tengah hari ni biasa di rumah, disebabkan panas, tuan rumah akan pakai tu tak berapa tu sangatlah, seksi sikit lah. Mana kalau isteri dia berkali berkemban saja, si suami berkali seluar pendek, tak baju pun, duduk panas, belenggim panas. Bukan macam kita panasnya, dia panas kering. Jadi dalam keadaan dia belengging-lengging, tak berpakaian yang tidak sempurna, tetamu datang, Allah, dengan kita panas lagi, dia nak tersengih-sengih melawat rumah kita lagi, nak capai tudung, nak jadi susah. Itu senang cerita. Allah Ta'ala kata tengah hari jangan datang rumah orang. Itu waktu dia sedang bersantai-santai dari segi pemakaian, panas kan. Jadi kita pun kalau raya dia nanti, janganlah tengah hari buta datang rumah orang. Kalaupun sampai awal, pandai-pandai. Ini undang-undang, peraturan. Tak kira lah awak daripada mana pun, ini undang-undang, Quran. Yang ketiga, waktu tak boleh pergi rumah orang ba'da salatil isya, lepas isya tak boleh datang. Kita kan pukul 10 suka pergi rumah orang, jangan. Allah Ta'ala melarang pergi selepas isya, kecuali diundang. Dah kalau diundang sebelum subuh pun boleh, tak ada masalah. Tuan rumah hantar mesej, datang rumah aku, jangan ramai sangat, hand sanitizer bawa sendiri. Contoh, bila nak datang? Bila-bila lah nak datang, beritahu. Lepas subuh boleh? Dia kata boleh. Boleh. Walaupun dalam Quran tadi kata tak boleh, tapi kalau diizinkan, anytime is a good time, tak ada masalah. Tengah hari buta ke, malam buta ke, pagi buta, 3 buta, tak apa belaka, asalkan dapat izin. Tapi kalau tak dapat izin, hormatlah sikit privacy tuan rumah. Cuma tuan rumah
Kalau tak selesa dengan orang datang rumah, jangan pula menipu. Itu sajalah. Ada orang dia pura-pura, bila dia dah tak tahan dah, dia buat-buat menguap. Sampai 5-60 kali menguap depan tetamu, suruh balik. Sebab kita ni, tetamu ni, rahmat tu ada. Tuan rumah, dia untung bila ada tetamu. Dan itu kita tak nafikan. Tetamu bila datang, dia bawa 1000 berkat, dia bawa 1000 rahmat. Inna dhaifa idza dakhala baitul mu'min dakhala ma'ahu alfun barakatun wa alfun rahmah. Tetamu kalau datang dia bawa 1000 berkat, dia bawa 1000 rahmah. Tapi yang datang ni tetamu yang bagaimana? Tetamu yang bertakwa, tetamu yang bagus-bagus, orang yang soleh, orang yang solehah. Kalau tetamu yang tak berapa berjurus, dia tak datang bawa 1000 berkat. Yang dia datang bawa 1000 virus. Itu yang kita takut tu. 1000 bakteria, itu yang kita takut. Baik itu ada peraturan lah dalam menyambut tetamu dan juga pergi bertandang ke rumah orang. Yang penting jaga masa. Sebab itu Nabi SAW sendiri dia menasihatkan, dia sendiri tak balik rumah dia sendiri, dia tak pergi malam, tak balik malam. Nabi kita disiplin dia. Rumah sendiri dia usaha tak balik malam. Kalau Nabi rumah dia sendiri pun tak balik malam, apatah lagi rumah orang, dia tak pergi. Dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim ghudwatan wa 'ashiyatan. Hadis Bukhari Muslim. Adalah Nabi kita, dia kalau pergi bermusafir, dia tak akan balik ataupun dia pastikan dia tidak sampai ke rumah pada waktu malam. Dia akan pastikan jadual perjalanannya, dia sampai ke rumahnya nanti pada waktu pagi ataupun waktu petang. Dan dia tidak akan menggunakan ketukan yang kuat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pandai-pandailah memilih masa. Dan yang terakhir, kalau dah bertandang ke rumah orang, doakanlah tuan rumah. Makan kuih dah sebalam dah, air sirap dah 1 jak dah, duit raya dah tak boleh bagi sebab takut jangkit penyakit macam-macam. Padahal anak orang tu ramai, 5-6 orang. Duit tak bagi, kuih dah 2 balang, anak kita dah hentam nasi dagang rumah orang tu 4 pinggan. Doakanlah tuan rumah, doakan. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bercerita, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi qala faqarrabna ilaihi ta'aman wa watbatan faakala minha. Kata Abdullah, pernah Nabi singgah di rumah bapaku dan kami hidangkan kepadanya makanan dan juga adunan kurma gandum. Maka Nabi faakala minha, Nabi pun makanlah. Summa utiya bitamrin fakana yakuluhu wa yulqin nawa baina isba'ihi wa yajma'u sababata wal wusta. Kemudian kami hidangkan pula pada Nabi kurma kering, dan Nabi pun memakannya dan membuang biji dengan 2 jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Summa utiya bisyarabin fasharibahu. Kemudian kami hidangkan minuman pada Nabi dan Nabi pun minum. Summa nawalahu alladhi an yaminihi qala faqala abi wa akhadha bilijami dabbatih ud'ullaha lana. Maka bila Nabi nak balik, ayah aku minta pada dia, ya Rasulullah, sambil itu dia pegang tali kuda tunggangan Nabi, ya Rasul, berdoalah untuk kami sikit. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nabi pun berdoa, ya Allah, berikanlah keberkatan terhadap apa yang kau telah rezekikan pada mereka dan ampunilah mereka, kesianlah pada mereka. Artinya kalau kita nanti musim perayaan pergi rumah orang, tuan rumah bagi masuk, jaga diri, buat perangai jangan buat tak reti bahasa. Anak-anak suruh duduk diam-diam, barang orang jangan usik. Orang beri makan, kita makan, beri minum, kita minum, borak lebih kurang, jangan lebih pada sejam. Sebelum balik, doakan tuan rumah, ya Allah, berkatilah rumah ini, berkatilah tuan rumah ini, jauhkan dia daripada sebarang wabak, jauhkan dari sebarang mara bahaya. Maka dengan kita mengamalkan perkara-perkara sebegini, tuan rumah gembira. Tetamu yang datang bertandang ke rumahnya adalah tetamu yang reti bahasa semua. Maka sudah pasti
dengan pembudayaan berkunjung ke rumah orang mengikut tata cara yang digariskan oleh Nabi SAW dan juga ayat-ayat tertentu dalam Quran akan mewujudkan satu suasana lebaran dan perayaan yang melegakan kita. Sebab itu sekali lagi kita menyeru dan merayu kepada seluruh muslimin muslimat masyarakat bahawa dalam kita teruja untuk menyambut Syawal perayaan ini, ikutlah juga peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh agama. Jangan sampai membebankan tuan rumah kerana mereka juga sedang berada pada musim susah. Kalaupun sebelum ni mereka senang, tapi sejak PKP ini perniagaan tak berjalan, barang-barang tak dapat dijual, tak seperti dulu, maka berbahagi rasa, jangan tak reti bahasa. Sekadar itu sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan membincangkan lagi tajuk-tajuk yang mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama. Sekadar itu, sebelum berpisah, mari kita menadahkan tangan berdoa. Semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.